الحمد لله رب العالمين أمر بتقواه وأخبر أن من اتقاه وقاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا رب سواه ولا نعبد إلا إياه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأكرم الخلق على الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فيا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, sidang Jumaat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, bertakwalah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benar takwa. Di dalam arti kata kita buat apa yang disuruh dan kita tinggal apa yang dilarang. Mudah-mudahan kita dapat bahagia di dunia dan di akhirat nanti. Syurga ialah tempat kembali kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, selepas daripada a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah 'alaiha malaikatun ghilaz shidadun la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maksudnya, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, jagalah diri kamu, wa ahlikum, dan ahli keluarga kamu dari api neraka. Waquduhan nasu wal hijarah, dan bahan-bahannya upai api neraka ialah manusia, wal hijarah, dan batu-batu. 'Alaiha malaikah, di atasnya seorang malaikat yang menjagakan api neraka. Ketuanya seorang malaikat yang nama Zabaniyah, dan ada pembantunya 'alaiha 19, di atasnya 19 orang malaikat. Sifat mereka ghilazun syidad, keras kasar, la ya'sunallaha ma amarahum, sekali-kali mereka tidak derhaka akan apa yang disuruh oleh Allah. Wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka membuat apa yang disuruh oleh Allah kepada mereka. Abdullah bin Mas'ud dan Aisyah radhiyallahu taala anhuma berkata, apabila kamu dengar suruhan Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kata keduanya, alqi sam'ak, takkan telinga kamu perhati molek. Ini ialah suruhan daripada Tuhan yang menciptakan kamu kepada kamu sebagai hamba yang beriman. Dan orang yang akan boleh junjung perintah Allah ialah orang yang beriman kepada Allah. Sikit banyak atas iman mereka lah. Imma amrun tu'mar, berkata Aisyah dan Ibn Mas'ud, perkara yang datang selepas daripada ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, imma amrun tu'mar, wa imma suruhan Allah yang kamu disuruh supaya kamu kerjakan, wa imma nahyun tunha, wa imma larangan yang kamu dilarang oleh Allah supaya kamu jangan buat, wa imma khabarun fihi ibar, wa imma khabar orang-orang dulu yang kamu dapat faedah daripadanya. Itu ialah 3 perkara
yang apabila Allah Subhanahu wa taala menyeru kita dengan perkataannya, firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu. Maka di dalam ayat ini suruhan Allah kepada orang yang beriman. Semoga kita daripada orang yang beriman kepada Allah. Maka sekadar mana iman kita, maka kita dengarlah apakah yang Allah berkata selepas daripadanya. Adakah itu ialah suruhan atau larangan atau khabaran yang beri faedah kepada kita? Maka perkataannya ialah qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagakanlah diri kamu mula-mula sekali. Orang tak boleh jaga diri dia tak akan boleh jaga anak bini dia. Kalau dia tak semaya, dia tak akan suruh anak dia semaya. Kalau dia suruh pun sekadar di mulut dia saja, bukan keluar daripada hatinya. Maka qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga olehmu akan diri kamu dan ahli keluarga kamu. Kerana seseorang tak puas hati dia apabila dia selamat daripada api neraka, sedangkan anak buah dia di dalam neraka. Bahkan itu ialah sifat orang yang rugi, dia dan ahli keluarga dia di dalam neraka. Maka suruhan Allah Subhanahu wa taala kepada kita selaku hamba-Nya yang beriman, jagakan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada apa? Daripada api neraka. Daripada api neraka. Ali radhiyallahu taala anhu wa ardah berkata, addibuhum wa'allimuhumul khaira. Hajarkanlah mereka akan adab-adab Islam. Kerana tanpa adab, maka itu ialah seorang yang tidak comel di dalam hidup dia walaupun dia berilmu. Addimuhum. Umar bin Khattab berkata, ta'addabu qabla an tata'allamu. Belajarlah kamu adab sebelum kamu belajar agama Allah. Maka Nabi SAW hajar adab kepada sahabat. Ulama kita tinggal kitab yang banyak berkaitan adab. Imam Bukhari tinggal kitabul adabul mufrad, dan Imam Nawawi kita tinggal kepada kita adabu hamalatil Quran yang namanya At-Tibyan. Tiap-tiap media ada adab dia. Maka apabila kita tanggungjawab terhadap diri kita dan anak keluarga kita, pertama kali kita kena obrom dia, sangson dia, supaya dia jadi orang yang perangai yang berjuru. Addibuhum wa'allimuhumul khaira. Dan hajarlah akan mereka akan perkara yang baik. Perkara yang baik itu kata oleh Qatadah Ibnu Da'amah, seorang ulama tabi'in, an ta'murahum bi ta'atillah, bahawa kamu nyuruh mereka taat akan Allah, wa tanhahum an ma'siyatih, dan melarang mereka daripada derhaka kepada Allah. Itu ialah qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagakanlah diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Kali gitu, perkara yang penting sekali ialah kita akan hajarkan anak kita ialah mengenalkan Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang betul. Kerana ada yang mengajar manusia mengenal Allah tapi bukan dengan cara yang diajar oleh Nabi SAW kepada sahabatnya. Maka al-aqidatus sahihah, akidah yang betul, ialah pertama kali yang kita kena ajar anak kita. Luqman bin Hakim berkata kepada anaknya, ya bunai la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan kamu sekutu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana tidak ada dosa yang Allah Subhanahu wa taala tak ampun dosa dia. Sama sekali ialah dosa yang nama kata syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalik. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sama sekali itu tak akan ampun dosa orang yang syirik dengannya. Bahkan syirik ini kalau berlaku daripada para anbiya, Allah juga hampakan amalan mereka. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau para anbiya syirik dengan Allah,
akan hapus segala perkara yang mereka beramal daripada kebaikan. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dituju perintah khas kepadanya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Nabi Muhammad, kalau engkau syirik dengan Allah, nescaya akan hapus amalan engkau. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam dituju perintah ini, maka apatah lagi kita. Adakah kita tak sayang diri kita? Adakah kita tak sayang kepada keluarga kita? Kita hajar segala perkara kepada anak kita dan bini kita, tapi kita tak hajar kepada mereka ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan melalui tauhid yang tiga. Maka hapalah usaha kita. Akhirat nanti anak bini kita akan dakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kali gitu, perkara pertama yang kita kena jaga diri kita dan ahli keluarga kita dengan melalui kita mengajarkan mereka mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Jika mereka terjebak di dalam syirik, maka tidak ada harapan untuk nak menuju kepada syurga Allah. Fa innallah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, fa innallaha harrama 'alan, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah haram syurga bagi orang yang mersyirik kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti mana firman-Nya di dalam suratul Maidah, fa innallaha harrama laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalatha. Sesungguhnya telah kufur mereka yang berkata Allah itu salah satu daripada tiga. Maka akhir ayat Allah Subhanahu wa taala menyebut dengan maksudnya, sesungguhnya Allah telah haram syurga atas orang yang syirik dengannya, melainkan orang yang taubat kepada Allah. Maka perkara yang kedua yang mesti kita jaga diri kita dan ahli keluarga kita daripada api neraka, ialah kita kena semaya dan suruh anak bini kita semaya. Semaya seperti yang disemaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ingatlah bahawa segala ibadat kita tergantung kepada dua syarat baru Allah Subhanahu wa taala terima. Satu, syaratul ikhlas, kita kena ikhlas kepada Allah. Segala kerja buat kita yang nama kata ibadat semata-mata lillahi rabbil alamin. Dan yang kedua, jika ibadat kita tidak selaras dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka ajaran itu juga ditolak. Seorang sahabat mari di dalam masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, sambil dia semaya dengan semaya yang tidak ada tamak ninah, maka Nabi berkata kepadanya selepas daripada jawab salam kepadanya, innaka ma sallaita, muntak semaya lagi. Maka pula dia kelik semaya mula. Sudah semaya mai jumpa Nabi wisalah Nabi kata irji' fasalli fa innaka lam tusalli. Kelik semaya mula muntak maya lagi. Maka 3 kali ulang oleh Nabi. Maka di situ sahabat kata, ya Rasulullah, alimni hajalah amo ma uhsina ghairaha. Amo tak reti dah semaya lebih molek pada ni. Maka di situlah Nabi kita hajar kepada sahabat semaya yang diterima oleh Allah, semaya yang agak-agak, dan itulah semaya yang menyelamat kita daripada api neraka Allah. Juga ibadat gerbai yang kita akan menuju kepadanya tidak berapa hari, ialah apabila ibadat kita tak selaras dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka tentu gerbai tak diterima oleh Allah. Seorang sahabat selepas daripada Nabi khutbah, man salla salatana wa nasaka nusukana faqad asaba an-nusuk wa man dhabha qabla an yusalli falyusbah makanuha ukhra. Pia mana semaya seperti semaya kami dan dia gerbai seperti gerbai kami, maka diterima gerbai dia. Adapun orang yang gerbai sebelum semaya, maka gerbai yang tak diterima. Faqama Abu Burdah ibnu Niyar al-Balawi, bangun seorang sahabat yang kata, ya Rasulullah, inni nasaktu syati qabla salah wa taghaddaitu qabla an ati. Sesungguhnya amo gerbai dah kami amo, amo dah sembelih dah kami amo sebelum maya lagi ya Rasulullah. Maka Nabi jawab apa? Syatuka syatu lahmin. Sesungguhnya kami yang sembelih tadi ialah kami daging, bukan kami gerbai. Kerana apa? Kerana tak betul dengan ajaran yang dihajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka semaya ialah semaya seperti yang disemaya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sallu kama raaitumuni usalli. Musmayalah seperti mana menampak aku semaya.
Maka semaya yang disuruh supaya kita semaya hari ni dijaga kita di akhirat nanti dan keluarga kita. Mana Luqman apabila dia dah suruh anak bini dia mengenalkan Allah dan jangan syirik, maka lepas itulah baru dia suruh semaya. Ya bunayya aqimis salah. Hei anak-anakku, hei anakku, semayalah. Diri semaya. Hari ni sebab apa anak kita susah nak semaya? Bahkan hari ni sebab apa kita sendiri sebagai pak dan mak susah nak semaya? Kerana tujuan, kerana bukan lain ialah kita tak kenal Allah Subhanahu wa taala. Kenal yang bawa kepada kita gerung kepada Allah. Kenal yang bawa kepada kita kasih kepada Allah. Itu ialah yang dinamakan kata yakhsyallah. Bermula khasyah ialah takut, yang berada di dalam takut itu ialah ilmu yang mengenalkan Allah Subhanahu wa taala. Apabila kita gerung kepada Allah, nescaya kita tak akan deraka Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita kasih kepada Allah, nescaya kita buat apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW suruh kita sebagai mak bapak, muru auladakum lisabrin. Suruhlah anakmu apabila siapa umur 7 tahun semaya. Suruh semaya umur 7 tahun. Kita umur 5 tahun, 6 tahun hari sejik. Apabila 7 tahun tak hari sejik. Apakah ajaran kita kepada anak kita yang nak menyelamatkan anak kita daripada api neraka? Ketika ya halau kita harap mari sejik, apabila dia nak berhenti semaya umur 7 tahun, kita mula biarkan dia. Kita mari sejik, kita tinggal anak kita lah keadaan mereka duk main perkara-perkara yang tak beri faedah kepada dia. Dan Nabi SAW kata lagi, wadribuhum 'alaiha li'ashrin. Maka kamu pukullah mereka, katak mereka apabila mereka umur 10 tahun. Bukan katak sampai ke mati. Katak untuk nak hajar dia, kata ni ialah akibat tinggal semaya. Apatah lagi di akhirat nanti Tuhan akan bakar kamu. Kita usik anak boleh, kalau musak jatuh ku tak wiga tu tak wiga ni. Tapi kerana kita tak usik anak kita, apabila menderaka muka kepada Allah dengan tak semaya, maka ayah akan buat sekian-sekian, dan di akhirat nanti azab bagi kamu daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang-orang kata kepada tok guru, dia kata tok guru doa kepada anak hamba. Anak hamba payah bangun semaya subuh, gerak pun tak bangun. Dia kata patut buat agana, aku tinggal dia gitu. Maka dia kata, mun reda ke tak kalau umurmu terbakar, mun tinggal anakmu dibakar oleh api? Maka orang Tino tu jawab, tak, aku akan gerak anakku bangun keluar daripada api. Maka mun tak reda ke anakmu kena bakar kepada Allah di akhirat nanti dengan sebab dia tak semaya. Maka itu ialah daripada perkara yang nak menyelamat kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala dan anak keluarga kita. Juga kita kena berdoa kepada mereka, berdoa kepada diri kita dan anak keluarga kita supaya Allah menyelamatkan kita daripada azab neraka. Kerana tidak sempurna satu-satu nikmat yang kita akan dapat di dalam syurga, malaikat kita nak berserta dengan kita oleh anak-anak kita. Maka ingatlah pesanan Allah Subhanahu wa taala selepas daripadanya. Qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah. Sebab apa boleh Tuhan suruh kita jaga kita dan anak keluarga kita daripada api neraka? Kerana upaya api neraka hari itu ialah manusia. Manusia yang kata mung, kalau mung tu manusia, maka mung kena bimbing diri mung dan ahli keluarga mung daripada jeruh lalu neraka. Dan api neraka ni manusia bahaya dia. Yang kedua al-hijarah, kata ulama ialah batu-batu api. Batu-batu api itu ialah upaya api neraka. Maka kita jangan suka api neraka supaya api dapur kita. Nabi SAW bersabda, narukum hadihi, hei api kamu yang muduk cucuh di dunia ni ya benar Adam, hei anak Adam, juz'un min sab'ina juz'an min harri jahannam. Satu jujur nengsuan daripada suan api neraka jahannam. Maka sahabat radhiyallahu anhum berkata, innaha lakanat lakana kafiyah ya Rasulullah, kalau api dunia ni bakar kami cukup ada ya Rasul, cukup ada Rasulullah untuk bakar kami. Tapi Nabi kata, innaha fuddilat, sesungguhnya api neraka digandakan 99 kali lagi daripada api dunia, dan panas dia tak kurang daripada tu. Maka tu ialah neraka jahannam.
Makannya dia api neraka, minumnya dia api neraka. La yusminu wa la yughni min ju'. Tak gemuk seorang orang yang makan makanan neraka. Ialah min dari' daripada buah kayu nama kata zakum, dan dinama kata buah kayu yang rasa dia pahat dan batal dia berduri. Itu ialah makanan ta'amul azim, makanan orang yang deraka kepada Allah. Orang yang tak jaga, tak ingat kata satu amanah yang dia kena pikul ialah amanah berat. Jaga, lepaskan diri dia dan ahli keluarga dia daripada api neraka. Pakaianlah neraka juga api neraka. Sarabiluhum min qatiranin wa taghsha wujuhahum an-nar. Pakaian mereka ialah daripada pakaian yang digelomok dengan minyak tar. Minyak tar hak orang duduk buat tembak tu, itu ialah pakaian ahli neraka. Kita kaya agama tengok lagu mana api neraka apabila dia suar minyak tar, maka sangat-sangat panaslah bagi ahli neraka. Apabila dia minta air, wasukuma an hamiman, maka dicurah kepada dia air yang panas, gelegak kemocok panas. Itu ialah neraka. Katil yang dicedek kepada mereka juga daripada api neraka. Lahum jahannam mihadun wa min fawqihim ghawash. Segala perkara di dalam neraka ialah api neraka. Maka hendaklah kita jaga diri kita daripada juluh dari neraka. Di dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, yu'ta binari jahannam yaumal qiyamah. Ketika kita duduk di pada mahsyar, dibawa datang api neraka mari. Walaha sab'una alfu zimam. Bagi neraka tu ada 70,000 jerat. Nak nampak kata neraka seolah-olah ada rapatai tekak, ia kena duk jain dengan tali-tali jerat, 70,000 tali jerat. Walikulli zimamin, dan Nabi kata satu-satu tali jerat ada jain api neraka. Walaha wa 'alaiha sab'una alfu malak. Ialah 70,000 malaikat satu jerat duk jain. Allahu Akbar. Tu ialah api yang Allah Subhanahu wa ta'ala akan bakar hamba yang deraka kepadanya. Maka sudah tentu bahawa kita tidak mau kepada neraka. Kita tak suka anak cucu kita masuk neraka. Maka ingatlah pesanan Tuhan selepas daripada ayat ini, bahawa malaikat yang jaga neraka sifatnya ghilazun syidad. Tubuh dia kasar dan muamalah dia keras. Dia suka azab manusia. Kau boleh azab manusia, kau sedap bagi dia. Tu ialah kecek penui mudah faham. Maka tidak ada perhubungan kita dengan malaikat Allah yang nak mengazabkan kita. Maka tidak ada depan kita malaikat ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Allah Subhanahu taala rakyat lepas pada ayat tadi ialah Tuhan meliu kepada kita supaya kita taubat kepada Allah. Tubu ilallahi taubatan nasuha. Taubatlah kamu kepada Allah sebagai taubat yang nasuha. Taubat yang cukup syarat 3. Satu ialah al-azmu, ialah kita ada di dalam hati kita apa? An-nadmu, ialah sesal atas kita buat dosa itu. Boleh jadi ada kita gelibat dengan dosa-dosa, maka kita rasa sesal atas dosa yang kita buat, khususnya dosa besar. Dosa besar yang Tuhan tak ampun malaikat melalui kita taubat kepadanya. Dan begitu juga dosa yang kita kecek sana ialah syirik. Maka yang kedua ialah kita cabut diri kita daripada dosa itu. Ada sesadah, cabut diri daripada dosa itu. Dan yang ketiga ialah kita azal di dalam hati kita, kita tak akan buat dah. Kadang-kadang syaitan mari, kalau mu taubat mu buat pula, mu taubat mu buat pula. Maka orang tanya Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, lagu mana orang ni dia bimbang takut dia taubat pas buat pula, taubat buat pula. Maka Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala jawab kata, dia taubat, dia buat, dia taubat, dia buat, dia taubat, insya-Allah Tuhan akan beri dia taubat taubatan nasuha lepas pada tu. Karena taswif lagu tu mari daripada syaitan. Mu taubat apa? Nanti taubat kau tua-tua dekat mugi haji mu taubat. Ada orang yang gayak pada saya, dia tinggal dah air ketung tapi dia tak taubat lagi pada Allah. Bimbang takut nak buat pula. Tak ada, bukan malaikat ni ialah cara syaitan yang tipu anak ada yang nak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sidang jemaat yang saya kasihi sekalian, Allah Subhanahu wa taala menyeru kita selepas pada ayat itu ialah taubatlah kepada Allah. Asa rabbukum an yukaffira ankum sayiatikum. Mudah-mudahan Tuhan kifarat hapus kesalahan kamu dan masuk kamu di dalam syurga yang mengalir di bawahnya akan sungai-sungai
dan Allah Subhanahu wa taala akan beri kepada kamu di hadapan kamu ialah cahaya. Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Saat itu orang munafik ada cahaya, tapi cahayanya derah mampu. Maka saat itulah orang beriman berdoa, Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Innallaha alimun khabir. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, pada saat yang barakah ini kami tak supaya kau ampunkan dosa kami dan dosa dua ibu bapa kami dan sekalian orang Islam dan orang beriman kepada Engkau sama ada lelaki dan perempuan, sama ada hidup dan telah meninggal dunia. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakanlah agama Islam dan orang-orang Islam. A'izzal Islam bina. Ya Allah, gunakanlah kami supaya Engkau muliakan Islam dengan sebab gunakan kami. Allahumma inna na'udzubika. Ya Allah, kami tak berlindung dengan Engkau min azabi jahannam, daripada azab neraka jahannam, wa min fitnatil qabr, dan daripada azab kubur, wa min fitnatil mahya'i wal mamat, dan daripada fitnah hidup dan mati, wa min fitnatil masihid dajjal, dan daripada fitnah tipu dajjal pada akhir dunia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Inna Allah ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.